Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kaedah intervensi PECS iaitu Picture Exchange Communication System kepada kanak-kanak autism. Saya, Aifah Syamimi binti Cik Ramlan. Baiklah, saya teruskan pematangan kita dengan pengenalan autism. Autism mengikut perspektif Syarizat Masyukur pada tahun 2018 merupakan kategori ketidakupayaan yang dicirikan dengan gangguan dalam komunikasi, interaksi sosial, gangguan deria, pola bermain dan perilaku emosi yang berpunca daripada kecelaruan neurologikal otak. Terima kasih kepada rakan pembentang saya, Aifah Syamimi. Seterusnya, saya Nurul Janah binti Zahari akan membentangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi kanak-kanak autism. Sesetengah kanak-kanak autistik tidak dapat membangunkan kemahiran pertuturan mereka sendiri dan memerlukan satu sistem komunikasi yang berkait dengan pengalaman, persekitaran dan interaksi dengan orang dewasa, menurut Light dan Gregor 2007. Hal ini menunjukkan kanak-kanak autistik memerlukan pengajaran secara individu. Jadi, kami memilih kaedah intervensi PECS supaya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi mereka dari semasa ke semasa. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan serba sedikit apa itu PECS dan tujuan PECS. Baiklah, PECS adalah satu kaedah komunikasi alternatif di mana anak-anak autistik diajar berkomunikasi dengan orang menggunakan kad gambar. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah bahasa dan komunikasi kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa komunikasi. Jadi, ini bukan sahaja PECS ini bukan sahaja boleh digunakan untuk kanak-kanak autism, malah boleh sahaja digunakan untuk mereka yang mengalami masalah dalam komunikasi. Menurut Wallin 2004, PECS ialah sistem komunikasi augmentatif yang dibentuk untuk membantu individu memperolehi salah satu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Hallahan dan Kaufman 2006, PECS ini memungkinkan individu untuk membuat permintaan, memilih item-item dan menyatakan perasaan dengan menggunakan kad-kad gambar sebagai pertukaran kepada komunikasi dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Jadi, sudah tiba masanya untuk saya menerangkan satu persatu langkah pelaksanaan intervensi PECS ini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, intervensi PECS ini mengandungi 6 fasa di mana setiap fasa mengandungi beberapa langkah yang perlu dilakukan. Dalam fasa pertama, murid akan diajar cara memilih kad gambar tunggal berpandukan minat atau apa keinginannya. Okey, berikut merupakan langkah-langkah dalam fasa pertama. Yang pertama, guru perlu mengatur persekitaran latihan PECS dengan memberikan satu gambar pada satu masa, meletakkan rakan komunikasi pelajar dengan di hadapannya dan memaparkan kad gambar dalam pandangan pelajar. Sebagai contoh, saya sebagai pelajar autism tersebut dan rakan komunikasi berada di depan saya, maka kad gambar tersebut berada di belakang rakan komunikasi supaya saya sebagai pelajar nampak pilihan kad gambar tersebut. Langkah kedua, rakan komunikasi akan menarik perhatian murid untuk berinteraksi dengannya melalui item-item pengukuhan di depan murid tersebut. Seterusnya, rakan komunikasi membuka tangannya setelah murid memulakan permintaan. Seterusnya, murid mencapai ke arah item yang diinginkan. Pembantu kedudukannya di belakang murid akan mengarahkan murid untuk mengambil atau memilih gambar tersebut dengan memberikan gesaan fizikal. Kenapa gesaan fizikal? Gesaan fizikal diberi supaya pelajar dilatih tanpa bergantung kepada orang lain. Setelah murid mengambil kad gambar yang diinginkan, pembantu akan menolong murid meletakkan gambar di atas tangan rakan komunikasi yang berada di depannya. Seterusnya, rakan komunikasi akan segera menyerahkan item berdasarkan kad gambar yang dipilih oleh murid tadi kepada murid dan menyebut nama barang semasa pertukaran dibuat. Seterusnya, pembantu dan rakan komunikasi tidak memberikan arahan lisan semasa fasa 1. Hal ini adalah untuk melatih pelajar tersebut supaya tidak bergantung kepada arahan lisan semata-mata. Sebaliknya, dia akan cuba berdikari sendiri untuk sekiranya dia menginginkan item tersebut. Okey, langkah yang terakhir dalam fasa 1 ialah murid akan diberi item yang dikehendaki dengan segera setelah pertukaran dibuat. Berikut merupakan contoh-contoh kad gambar yang boleh disertakan dalam latihan ini, di mana sekiranya pelajar tersebut memilih kad gambar minum air, guru boleh memberikan item iaitu air untuk diberikan kepada pelajar supaya dia boleh minum air itu. Untuk fasa kedua pula,
Perkara yang ditekankan ialah masih lagi menggunakan kad gambar tunggal. Namun, murid diajar dan dilatih dengan kemahiran ini supaya mereka dapat menggunakannya di tempat yang berbeza, bersama dengan individu yang berbeza dalam pelbagai jarak. Hal ini supaya mereka dapat diajar supaya lebih cekal dan berani ketika berkomunikasi. Langkah-langkah dalam fasa kedua ialah semasa latihan berlangsung, rakan komunikasi bergerak jauh dari pelajar supaya pelajar akan bergerak mengikuti dia supaya dapat mengakses gambar-gambar yang dia kehendaki. Pelajar akan mengambil gambar atau simbol tanpa meminta. Dari semasa ke semasa sepanjang latihan berlangsung, guru perlu sentiasa mengubah jarak kedudukan dengan pelajar supaya dapat mendorong pelajar secara aktif mencari gambar atau simbol tertentu yang diperlukan untuk pertukaran komunikasi. Ini dapat dijelaskan melalui Frost dan Bondi 2002. Dalam fasa yang ketiga, murid diajar untuk mendiskriminasi kad-kad gambar yang berbeza dan berbilang-bilang. Okey, guru mengajar murid mendiskriminasi kad-kad gambar yang banyak supaya murid dapat mengenal pasti kad yang diperlukannya dengan meletakkan beberapa kad-kad gambar tersebut di papan hitam atau di meja. Okey, dalam langkah-langkah dalam fasa ketiga ialah guru memberikan 2 gambar dan 2 item. Okey, satu pilihannya dan satu yang bukan pilihannya. Sebagai contoh, yang pilihannya ialah gambar gula-gula dan bukan pilihannya ialah gambar air kosong. Okey, guru meletakkan 2 gambar tersebut pada jarak tertentu yang menggalakkan pelajar untuk bergerak dan memilih gambar yang betul dari 2 gambar tersebut. Gambar yang disukainya adalah gambar yang betul. Rakan komunikasi menarik perhatian pelajar dengan kedua-dua item tersebut supaya pelajar dapat berinteraksi dengannya. Pelajar yang memegang gambar di tangan akan bergerak untuk memberikannya kepada rakan komunikasi. Okey, rakan komunikasi akan memberikan item yang dipilih oleh pelajar dan seterusnya rakan komunikasi akan memberikan peneguhan sosial sebaik sahaja pelajar belajar menyentuh gambar yang betul. Sebagai contoh, rakan komunikasi akan mengatakan ya, betul atau bagus. Terima kasih kepada Nurul Jannah binti Zahari yang telah menerangkan kaedah pelaksanaan PACS pada fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Sudah tiba masanya untuk beralih kepada fasa 4 di mana pelajar dapat menggunakan 12 hingga 20 gambar dan dapat diskriminasi antara mereka untuk memilih barang yang diingini. Pada fasa ini, pelajar diajar untuk meletakkan simbol saya mahu dengan salah satu gambar yang telah berjaya digunakan pada jalur ayat dan kemudian gunakannya semasa pertukaran komunikatif. Baiklah, terdapat 10 langkah dalam melaksanakan PACS fasa 4 di mana langkah pertama, guru meletakkan simbol saya mahu di sebelah kiri sisi jalur ayat dan menunggu pelajar memulakan pertukaran komunikatif. Pada langkah yang kedua, semasa pelajar mengambil gambar, guru membimbing pelajar untuk meletakkan gambar di sebelah simbol saya mahu pada jalur ayat. Pada langkah yang ketiga, guru membimbing pelajar untuk mengambil jalur ayat tersebut dan menyerahkannya kepada rakan komunikasinya. Okey, pada langkah yang keempat, rakan komunikasi membaca jalur ayat, menunjukkan simbol pada jalur dan memberikan item yang diminta kepada pelajar. Contohnya seperti jikalau pelajar mahukan buah oren, rakan komunikasi memberikan item tersebut kepada pelajar tersebut. Dan seterusnya, pada langkah yang kelima, guru menggantikan jalur ayat di buku komunikasi. Manakala rakan komunikasi membaca ayat saya mahu dan diam sejenak ketika dia menunjuk simbol pada jalur sambil juga memberi pelajar item yang diminta oleh pelajar tersebut. Bagi langkah yang keenam, ujian diulang tetapi guru mengurangkan bimbingan fizikal sehingga pelajar itu sendiri dapat meletakkan simbol ataupun gambar yang diingini di sebelah simbol saya mahu. Jadi di sini boleh dikatakan pembantu ataupun guru ataupun pembimbing secara beransur-ansur mengurangkan bimbingan fizikal sehingga pelajar ni dapat meletakkan simbol di sebelah simbol saya mahu pada jalur ayat dengan menggunakan strategi rantai belakang digariskan dalam tahap 1 ataupun fasa 1 dan memberikannya kepada rakan komunikasi dengan sedikit bantuan. Sekali jalur ayat telah diperkenalkan, pelajar menggunakannya untuk semua permintaan sepanjang hari. Okey, bagi langkah yang ketujuh, setelah pertukaran dibuat, guru membimbing pelajar untuk meletakkan simbol saya mahu pada jalur ayat sebelum meletakkan gambar item ataupun simbol yang pelajar inginkan. Okey, langkah seterusnya ini adalah untuk meminta pelajar ni meletakkan simbol saya mahu sebelum meletakkan gambar atau simbol barang yang dikehendaki. Dengan berbuat demikian, simbol saya mahu ni diletakkan di bahagian atas sudut kiri pada jalur ayat. Okey,
Semasa pelajar meletakkan gambar dari item yang dikehendaki pada jalur ayat ni, pembantu ataupun pembimbing ataupun guru secara fizikalnya mendorong meletakkan simbol saya mahu di hadapan di jalur. Seperti pada fasa sebelumnya, penunjuk fizikal ini adalah cepat pudar ataupun kurangkan kerana pelajar secara bebas meletakkan semua simbol pada jalur ayat. Bagi langkah yang ke-8, ujian ini berulang, guru ataupun pembimbing mengurangkan bimbingan fizikal untuk penempatan simbol saya mahu. Seperti pada fasa yang sebelumnya, dorongan fizikal ini semakin berkurangan untuk pelajar ni secara bebas meletakkan semua simbol pada jalur ayat. Pada ketika ini, penolong ataupun pembimbing mula meminta pelajar menunjukkan simbol pada jalur semasa rakan komunikasi membacanya. Walaupun kontak mata ataupun eye contact tidak diajar secara langsung dalam PACS, ini sering merupakan hasil positif dari banyak pertukaran komunikasi yang berjalan menggunakan sistem ini. PACS ini juga dia berguna untuk pasangan dewasa pegang jalur ayat di dekat wajahnya, macam pegang I want orange dekat dengan mata, supaya pelajar ni dia dapat mengarahkan pandangannya atau membuat kontak mata dengan rakan komunikasi. Seterusnya, langkah yang ke-9, apabila pelajar dapat menunjukkan simbol tersebut, rakan komunikasi ni perlu ada jeda dalam membaca. Contohnya, rakan komunikasi tu berhenti misalnya 3 hingga 5 saat setelah mengatakan saya mahu dan memberi peluang untuk pelajar autism ini meminta barang. Langkah yang ke-10 ataupun langkah yang terakhir adalah langkah yang terpenting apabila guru ataupun rakan komunikasi perlu memberi pujian kepada pelajar autism tersebut supaya pelajar tersebut lebih rasa diri mereka dihargai. Kita teruskan lagi pada PACS pada fasa 5, iaitu kaedah pelaksanaannya, di mana arahan lisan digunakan untuk bertanya kepada pelajar apa yang dimahukan. Jadi, kita memerlukan respon pelajar. Pada masa ini, kebanyakannya pelajar secara spontan meminta pelbagai objek ataupun aktiviti. Arahan fasa 5 mendorong inisiasi dan mengajar pelajar untuk menjawab soalan apa yang anda mahukan dengan menggunakan strategi yang disajikan dalam fasa yang sebelumnya. Pada langkah pertama, rakan komunikasi secara serentak menunjukkan kad saya mahu dan bertanya apa yang anda mahukan. Rakan komunikasi ini bermula dengan serentak menunjuk kad saya mahu dan bertanya apa yang anda mahukan, iaitu kelewatan sifat detik. Tujuannya adalah untuk pelajar lengkapkan jalur ayat dengan gambar saya mahu dan diikuti dengan pertukarannya ataupun gambar item yang dia mahukan. Pada langkah yang kedua, oleh kerana pelajar ni dapat melengkapkan ayat saya mahu dengan gambar, rakan komunikasi menambah kelewatan yang semakin meningkat antara titik dan isyarat lisan. Apa yang anda mahukan. Semasa pelajar menunjukkan kemampuan untuk melengkapkan jalur ayat dan pertukarannya, rakan komunikasi dia meningkatkan selang waktu ataupun jeda yang mendorong pelajar untuk menyelesaikan pertukaran sebelum petunjuk segera. Pada langkah yang ketiga, apabila pelajar tu menunjukkan bahawa dia dapat mengalahkan titik dengan membalai isyarat lisan dengan simbol saya mahu dan gambar yang diinginkan, iaitu rakan komunikasi memberikan pujian sosial. Macam saya cakap sebelum ni, pada fasa yang keempat, pada langkah yang ke-10, kita perlu memberikan pujian kepada pelajar tersebut supaya dia lebih terasa dihargai dan mahukan aktiviti tersebut berjalan seperti biasa. Pada langkah yang keempat, rakan komunikasi menawarkan banyak peluang untuk pelajar menjawab soalan apa yang anda mahukan bersama dengan peluang untuk pelajar memulakan permintaan tanpa diminta. Baiklah, kita teruskan lagi pembentangan kita dengan pelaksanaan PACS pada fasa 6. Latihan PACS pada fasa 6 ini telah memfokuskan pada fungsi komunikatif meminta, iaitu meminta untuk dan mendapatkan apa yang pelajar mahukan. Tujuan fasa 6 ni adalah untuk mengajar komunikatif baru. Fungsi dia adalah untuk melabel dan menamakan perkara. Kemudian, bahagian fasa ini bertujuan untuk menghilangkan persoalan agar pelajar dapat mula menggunakan komen spontan. Langkah pertama, rakan komunikasi mengumpulkan bahan-bahan termasuk item yang sudah ada dalam diri pelajar untuk mengeluarkan perbendaharaan kata, tetapi bukan item kegemaran pelajar tersebut, beserta gambar item yang baru ataupun simbol yang baru untuk pemula ayat baru seperti saya faham, saya mendengar, saya melihat dan sebagainya. Pada langkah yang kedua, rakan komunikasi ini memegang item kemudian meletakkan simbol saya melihat dan gambar item berhampiran tetapi tidak dekat dengan jalur ayat. Pada langkah yang ketiga, rakan komunikasi mengangkat item dan bertanya apa yang anda lihat kemudian menunjuk ke simbol saya melihat. Langkah yang keempat, sekiranya pelajar tidak mengambil simbol saya melihat setelah 3 hingga 5 saat, maka rakan komunikasi membimbingnya untuk mengambilnya dan meletakkannya di jalur ayat.
Pada langkah yang kelima, rakan komunikasi menunggu hingga 5 saat untuk mengetahui sama ada pelajar ni mengambil dan meletakkan gambar item ni pada jalur ayat ataupun tidak. Seterusnya, pada langkah yang keenam, sekiranya pelajar menyelesaikan langkah 5, rakan komunikasi berkata, ya, saya melihat and so on. Contohnya, ya, saya melihat lembu. Ya, saya melihat buku. Okey, pada langkah yang ketujuh, sekiranya pelajar tidak menyelesaikan langkah 5 ni, rakan komunikasi membimbingnya untuk melakukannya begitu. Dan pada langkah yang ketujuh, sekiranya pelajar tidak menyelesaikan langkah 5, rakan komunikasi membimbingnya untuk melakukannya begitu dan kemudian berkata, anda melihat, contohnya kerbau, lembu, oren, buku dan sebagainya. Pada langkah yang ke-8, rakan komunikasi mengukuhkan pelajar untuk melakukan langkah 5 atau langkah 7 dengan pujian secara lisan atau peneguhan lain tetapi tidak dengan item. Maksudnya di sini rakan komunikasi tersebut tidak memberikan contohnya macam gula-gula ataupun ganjaran, tetapi sebaliknya menggunakan pujian kepada pelajar autism tersebut. Pada langkah yang ke-9, rakan komunikasi ini perlu mengurangkan bimbingan fizikal kepada pelajar supaya pelajar tu dapat melakukan aktiviti PACS ini dengan sendiri. Pada langkah yang ke-10, rakan komunikasi ini meningkatkan jumlah gambar dan item sehingga pelajar membezakan antara gambar dalam proses pemasangan. Baiklah, kesimpulannya, kaedah intervensi PACS ini ataupun Picture Exchange Communication System ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi berstruktur, dapat menggunakan konsep visual yang melibatkan gambar serta memperkayakan perbendaharaan kata bagi kanak-kanak autism. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.